Assalamualaikum, anda bersama saya Mastura Malak dalam rentasan berita edisi 1416. Antara paparan utama. Ekonomi madani perkasa rakyat. Antara pejuang, bangsa dan pencipta masalah. Penyokong tanggung dosa fitnah pemimpin. Pilihan Raya Negeri Legasi Tun Fatimah lawan Sikito. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan Malaysia perlu menjadi jaguh ekonomi serantau. Anwar yang juga Menteri Keuangan berkata, negara ini mesti mempunyai minda global dan mengutamakan pengantarbangsaan ekonomi untuk muncul sebagai 30 ekonomi terbesar dunia seperti yang disasarkan. Jika kita hanya berpuas hati dengan keadaan ekonomi sekarang, ekonomi akan terus mencatat pertumbuhan antara 4 hingga 5%. Namun, jika kita berusaha gigih dan melaksanakan pembaruan, kita mampu mencapai 5.5%. Malah saya percaya adalah tidak mustahil untuk kita menghasilkan pertumbuhan 6%. Untuk realisasikan sasaran besar ini, kita perlu membentuk integrasi ekonomi yang lebih besar dengan negara jiran dan usaha kita sekarang perlu melangkaui perjanjian perdagangan bebas. Melangkah ke depan, misi baru perindustrian di bawah NIPM akan menumpukan aktiviti dengan nilai tambah tinggi atau kecanggihan ekonomi dan kerajaan akan memperkenalkan insentif cukai berasaskan pencapaian bagi mendukung dan memberi ganjaran kepada syarikat yang menumpukan aktiviti berdampak tinggi. Katanya dalam ucapan sempena pelancaran ekonomi madani memperkasa rakyat di Kuala Lumpur. Sebelumnya, beliau mengumumkan kerangka ekonomi baharu, ekonomi madani, memperkasa rakyat sebagai wadah mengangkat semua darjat dan martabat negara ini di mana ekonomi akan distruktur semula ke arah Malaysia sebagai peneraja ekonomi di rantau Asia Tenggara yang akhirnya rakyat akan menerima limpahan bagi nikmati kehidupan lebih bermutu. Ini merupakan sebuah rencana menyeluruh dan teliti bagi menghadapi pelbagai tentangan saat ini mencakupi isu-isu jangka panjang terkait daya saing dan daya tarikan negara sebagai destinasi pelaburan. Dan juga isu-isu semasa yang perlu segera ditangani seperti kenaikan kos sara hidup yang mengesankan rakyat, katanya. Menurut Anwar lagi, ekonomi madani dirangka untuk membawa Malaysia menjadi peneraju ekonomi Asia di mana bagi mencapai hasrat tersebut, struktur ekonomi negara perlu dirombak. Jelasnya, ekonomi madani ini bakal menjadi induk kepada beberapa dasar khusus yang akan diumumkan kelak termasuklah Pelan Hala 7 Peralihan Tenaga Nasional, Pelan Induk Perindustrian Baru 2030 dan kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 RMK-12. Tambah Anwar, ekonomi madani turut menetapkan sasaran jangka pendek yang sudah pun digerakkan bagi menangani isu-isu segera yang mengesankan rakyat. Ini termasuk menyegerakan pelaksanaan projek sekolah dan klinik daif serta menoktahkan kemiskinan tegar tahun ini juga, katanya lagi. Beliau turut menggariskan 7 penanda aras ekonomi madani untuk sasaran jangka sederhana yang mahu dicapai sebelum tempoh 10 tahun. Pertama, Malaysia berada di kedudukan antara 30 ekonomi terbesar di dunia. Kedua, indeks daya saing global di tangga ke-12 teratas dunia. Ketiga, peratusan pendapatan buruh mencapai 45% daripada jumlah keseluruhan pendapatan. Keempat, kadar penyertaan wanita dalam tenaga buruh mencapai 60%. Kelima, indeks pembangunan manusia di tangga 25 teratas dunia. Keenam, indeks persepsi rasuah di tangga 25 teratas dunia. Ketujuh,
kemampanan fiskal dan defisit fiskal mencapai 3% atau lebih rendah. Untuk menoktakan kemiskinan tegar tahun ini, usaha telah digerakkan melalui insentif pendapatan rakyat IPR supaya isi rumah miskin tegar mempunyai peluang peningkatan pendapatan mereka dan tidak hanya semata-mata menerima bantuan tunai langsung. Konsep Payung Rahmah turut diperkenalkan dan akan terus diperkukuh bagi menangani cabaran kos sara hidup. Payung Rahmah diketahui sebagai cetusan idea Allahyarham Datuk Seri Salahuddin Ayub. Semua yang mengenali beliau amat terkesan sekali dengan pemergian tokoh hebat ini. Kerja keras dan kesungguhan beliau dalam menangani beban sara hidup rakyat akan menjadi pembakar semangat untuk kita semua melakukan yang terbaik untuk Malaysia tercinta, katanya. Ekonomi madani memperkasa rakyat merupakan kerangka ekonomi baru Malaysia bagi mengangkat semula darjat dan martabat negara tercinta Malaysia. Kerangka itu akan menstruktur semula ekonomi ke arah menjadikan Malaysia sebagai peneraja ekonomi di rantau Asia Tenggara sekaligus memberi limpahan hasil kepada rakyat untuk menikmati kehidupan lebih baik. Sudah pasti, ia adalah sebuah rencana yang sangat holistik dan inklusif bagi menghadapi pelbagai cabaran demi menjadikan Malaysia daya tarikan negara lain sebagai destinasi pelaburan terbaik dunia. Justru, ayuh rakyat Malaysia kita sahut cabaran ini dan kita berganding bahu secara bersama memacu Malaysia ke tempat yang sepatutnya. Ia bukan retorik, ia sesuatu yang sangat realistik. Selamat maju jaya Malaysia Madani yang disayangi. Sebagai tanda prihatin dan kasih sayang terhadap rakyat, Kerajaan Perpaduan Madani menawarkan kredit e-tunai RM100 kepada semua rakyat dewasa Malaysia yang berpendapatan RM100,000 setahun dan ke bawah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkara itu diberikan susulan kejayaan dan kesan besar program e-tunai kepada masyarakat. Bilangan penerima yang layak dianggarkan melebihi 10 juta rakyat iaitu merangkumi golongan B40, M40 dan dana sekitar 1 bilion. Langkah itu sebahagian daripada rancangan ekonomi baharu kerajaan yang dinamakan Ekonomi Madani Memperkasa Rakyat. Kerajaan Madani juga turut mengumumkan pemberian bantuan khas penghargaan sebanyak RM300 kepada penjawat awam grade 56 ke bawah termasuk lantikan kontrak. Anwar turut mengumumkan bantuan khas penghargaan sebanyak RM200 kepada pesara kerajaan termasuk pesara berpencen, penerima pencen terbitan, pesara kumpulan wang simpanan pekerja KWSP, pesara bersara pilihan dan belum penerima pencen, veteran berpencen serta veteran tidak berpencen. Katanya bantuan ini bakal memanfaatkan 2.3 juta penjawat awam dan pesara. Sementara kajian gaji dan allowance diperincikan, kerajaan akan menyediakan bantuan khas penghargaan sebanyak RM300 kepada penjawat awam grade 56 dan ke bawah serta RM200 kepada pesara kerajaan. Saya arahkan Kementerian Keuangan agar dapat meluluskan dan menyalurkan bantuan khas ini dalam tempoh 2 minggu dari sekarang, katanya. Anwar berkata kerajaan terus komited untuk menyelaraskan gaji penjawat awam dengan melihat kepada kemampuan keuangan kerajaan. Demikianlah respon kerajaan terhadap denyut nadi derita rakyat di sebalik momokkan dan tumahan pihak tertentu yang dilihat tidak pernah lelah mendukung fitnah dan mengusung naratif agama dan Melayu. Sehingga kini seluruh negara masih dalam persoalan yang tiada jawapan di mana letaknya ancaman terhadap institusi Islam dan Melayu yang didakwa Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang. Juga masih membuatkan rakyat terpinga-pinga apabila bangsa Melayu di Malaysia dikatakan akan hilang dan akan menderita di bumi sendiri, malah akan hilang di dunia seperti rekaan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad semata-mata kerana masih gilakan kuasa dan berhasrat mengangkat anaknya menjadi Perdana Menteri. Sebagai respon, Setiausaha Agong PKR Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menggelarkan Tun Dr. Mahathir Mohamad dan sekutu baharunya Abdul Hadi Awang sebagai troublemakers atau pembuat masalah. Pada saya, kedua-dua mereka, Tun dan Hadi, tidak perlu dihiraukan kerana mereka lebih menjadi problem makers berbanding membina negara bangsa, nation builders. Dalam tempoh 5 tahun kebelakangan ini, kedua-duanya telah mewujudkan ketidakstabilan politik dalam negara kerana kepentingan diri mereka sendiri.
Katanya, ketika menyampaikan ucapan pada majlis pengenalan calon perpaduan Kedah dan pelancaran manifesto di Sungai Petani Kedah malam tadi. Dalam pada itu, Saifuddin berkata sebelum ini dia memang pernah tidak terbayang Dr. Mahathir dan Abdul Hadi boleh bekerjasama. Saya terfikir apa yang menemukan dua tokoh ini, baik Tun ataupun Hadi, yang mempertemukan mereka bukannya masa depan Melayu, perpaduan Melayu. Kedua-duanya mewakili politik dendam, dengki, cemburu, kebencian, politik lapuk dan usang. Tun Mahathir paling tak senang Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Itu saja dorongannya, katanya. Kita nak buat penegasan, kita tak nak sebut dah dua watak ini. Ini pengakhiran kita bergerak ke depan, kata Saifuddin yang juga Menteri Dalam Negeri. Sejak beberapa tahun kebelakangan ini, Abdul Hadi dan Mahathir dikritik kerana memainkan isu-isu perkauman dan agama sempit yang menimbulkan kegusaran rakyat. Sebelum ini, bekas ahli Parlimen Langkawi itu disiasat mengikut Seksyen 124B Kanun Keseksaan kerana didakwa terlibat dalam aktiviti yang disifatkan memudaratkan demokrasi berparlimen. Berhubung perkara berkaitan proklamasi rakyat Melayu yang diterajuinya itu. Selain itu, dia juga disiasat berhubung kenyataannya yang didakwa mengandungi unsur penghinaan terhadap institusi diraja apabila menyebut bahawa orang Melayu tidak boleh bergantung kepada raja-raja Melayu untuk melindungi mereka. Kepada dua tokoh yang digelar sebagai pembuat masalah ini, ingat bahawa sesungguhnya hidup bukan untuk menungkak langit. Anwar yang merupakan pejuang rakyat sebenar dan kerajaan hari ini sedang berusaha sekuat hati untuk memperbaiki kehancuran yang pernah kalian ciptakan. 33 juta rakyat perlu dibela dan negara perlu diperkasa demi generasi akan datang. Berhentilah mengadu domba dan berhentilah menggunakan agama dan bangsa untuk kepentingan diri, parti politik dan anak beranak keturunan kalian. Benci, dengki, dendam, cemburu dan iri hati adalah akhlak mereka yang tidak beriman. Jangan ingat kerana anda hanyalah penyokong, mungkin seorang pengamal media sosial atau pengunjung kedai kopi, anda tidak terkena tempias dosa fitnah yang ditabur oleh pemimpin kesayangan anda. Penyokong walaupun sekadar taksub tetap menanggung dosa jika bersetuju dengan pihak yang menuduh tanpa sebarang bukti. Tidak kira sama ada ketika menabur fitnah itu ayat-ayat dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW dipetik untuk menunjukkan kehebatan. Pada 12 Ogos ini, rakyat 6 negeri di Malaysia sekali lagi berhadapan dengan peluang untuk memilih pemimpin mereka menerusi pilihan raya negeri ke-15. Berhubung perkara ini, Mufti Pulau Pinang, Datuk Seri Wan Salim Wan Muhammad Nur mengingatkan bahawa setiap Muslim mestilah menghindarkan daripada perbuatan memfitnah terhadap mana-mana individu dengan sebeberapa daya yang mungkin. Beliau menasihatkan agar semua ahli politik menggunakan pendekatan berhemah ketika berkempen untuk menarik sokongan pengundi terhadap parti masing-masing. Katanya ahli politik hendaklah berkempen dengan memelihara adab dan akhlak yang mulia dan tidak menfitnah terhadap mana-mana lawan politik. Sempena dengan musim pilihan raya 6 buah negeri yang semakin hampir tiba, saya mengajak semua ahli politik supaya menggunakan pendekatan sederhana dan berhemah dalam menjalankan kempen untuk menarik sokongan pengundi terhadap parti masing-masing. Berkempenlah secara bersopan dengan memelihara adab dan akhlak yang baik. Jangan mencerca, maki hamun dan menfitnah mana-mana individu hanya kerana perbezaan pegangan politik. Malah secara khusus bagi ahli politik beragama Islam, saya suka memperingatkan supaya tidak bersikap ekstrim dan terlalu taksub, tegas Wan Salim dalam satu kenyataan. Wan Salim juga mengingatkan agar tidak mendoakan kebinasaan ke atas sesama saudara seagama atau antara sesama saudara senegara walaupun berbeza agama. Contohnya, doa yang dipanjatkan Nabi Muhammad SAW dalam peperangan Al-Ahzab, yang mana doa itu bertujuan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya genosid atau musnahkan sesama kaum musyrikin yang berpakat melancarkan serangan secara bersekutu ke atas masyarakat Islam pimpinan Rasulullah SAW di Madinah. Namun ketika ada sahabat yang meminta Nabi Muhammad SAW mendoakan kehancuran ke atas kaum musyrikin kerana tidak tahan lagi dengan penindasan yang dihadapi semasa peperangan Al-Ahzab, baginda menyahut
bahawa dirinya tidak diutus sebagai seorang pelaknat tetapi sebagai pembawa rahmat. Justru tidak wajar bagi seorang Muslim mendoakan keburukan ke atas saudaranya semata-mata kerana perbezaan fahaman politik. Perbezaan ini adalah tabi'i, iaitu sama dengan perbezaan bentuk badan, warna kulit dan rupa paras yang mesti diterima seadanya sebagai ketetapan daripada Sang Pencipta, ujarnya. Demikianlah nasihat yang wajar dititipkan oleh seorang ulama kepada pemimpin yang mungkin terlajak kata kerana terlalu teruja dengan surukan penyokongnya. Khusus bagi pemimpin dan penyokong yang beragama Islam mencari reda Allah Subhanahu Wa Taala dan ingin mendapat ganjaran pahala yang besar di akhirat kelak, bukan hanya dengan cara memfitnah pihak lawan. Ketaksuban yang melampau dan membuta tuli terhadap pemimpin adalah dilarang dalam Islam. Sikap itu boleh menjadi punca kepada eksploitasi minda sehingga terseret dalam fitnah yang diadun oleh pemimpin yang jahat. Islam menyarankan kita supaya bertabayun atau menyelidiki sebelum mempercayai sesuatu maklumat yang disebut oleh pemimpin sebelum menularkannya. Justru, jika penyokong memilih seorang pemimpin itu berasaskan kepada fitnah, ia bukan hanya bersalah kepada rakyat, tetapi lebih melakukan pengkhianatan kepada Allah dan Rasulnya. Ingatlah, selain pemimpin, penyokong juga memegang amanah selaku pemilih yang akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Ini kerana Islam amat jelas di mana letaknya penfitnah tidak lain hanyalah di neraka. Berhati-hatilah sebelum anda tergelincir ke kancah fitnah yang zalim lantaran ketaksupan sendiri terhadap pemimpin. Jika dulu aset, hari ini nilainya sudah merudum menjadi liability. Demikian persepsi Menteri Besar sementara Selangor iaitu Datuk Seri Amiruddin Syahari terhadap prestasi bekas mentornya, Pengerusi Perikatan Nasional Selangor, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali. Katanya bekas Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI, Perikatan Nasional itu kini hanya liability kepada gabungan tersebut disebabkan prestasinya yang merosot ketika menjadi Menteri Kabinet sebelum ini. Amiruddin melihat hal itu terbukti apabila Perikatan Nasional tiada kata sepakat mengenai calon menteri besar daripada gabungan tersebut di Selangor. Ketidakjelasan ini menunjukkan bahawa sebahagian besar pimpinan dan anggota Perikatan Nasional menganggap Azmin sebagai liability kepada gabungan disebabkan prestasinya yang mundur sewaktu menjadi menteri dalam Kerajaan Perikatan Nasional, katanya seperti dipetik Malaysia Kini. Pada pilihan raya negeri 12 Ogos depan, Azmin Ali bakal mengetuai calon Perikatan Nasional Selangor dengan bertanding di Ulu Klang menentang calon Pakatan Harapan Juwairia Zulkifli. Ahli Majlis Tertinggi Bersatu itu menjustifikasi tindakannya bahawa Hulu Klang merupakan kerusi pertamanya sejak mendapat mandat rakyat pada tahun 1999. Bukannya beliau lari dari Bukit Antarabangsa. Bolehkah kalian percaya lagi kepada sosokan bernama Azmin Ali yang pernah dididik oleh Presiden Keadilan, Datuk Seri Anwar Ibrahim sehingga meningkat menjadi timbalannya dan kemudian menikamnya dari belakang? Dalam ucapan dasarnya di Kongres Nasional Keadilan ke-20 pada 7 Disember 2019, Anwar membangkitkan kisah Kitol dan Raja Mandelea yang mengkhianat Bendahara Seri Maharaja Tun Muktahir. Konspirasi Kitol dan Mandelea bersama Laksmana Koja Hassan dengan fitnah kononnya bendahara hendak melakukan pemberontakan terhadap Sultan Mahmud Shah menyebabkan Tun Muktahir dan kesemua ahli keluarganya kecuali anaknya Tun Fatimah dihukum bunuh. Menurut riwayat dalam sejarah, pengkhianatan mereka dibongkar sendiri oleh Tun Fatimah. Analogi yang digunakan Anwar Ibrahim berhubung pengkhianatan tragis terhadap keluarga Tun Fatimah itu membuat Azmin Ali berang. Kalau nak baca sejarah, kita ada 1001 sejarah lain. Mengapa nak baca sejarah yang boleh memecahkan perpaduan dalam parti? Soalnya ketika berucap di Majlis Makan Malam Wawasan Kemakmuran bersama 2030 di Hotel Renaissance Kuala Lumpur pada 8 Disember 2019. Namun sejarah juga membuktikan bahawa tabiat buruk si Kitol itu terpancar dalam diri Azmin Ali apabila beliau mengkhianati Anwar Ibrahim di saat Perdana Menteri ke-7 Tun Dr. Mahathir Mohamad sudah bersedia untuk melepaskan jawatannya seperti dalam perjanjian sebelum pilihan raya umum ke-14.
Azmin Ali ketika itu mengetuai 11 ahli Parlimen Keadilan berkonspirasi dengan Presiden Bersatu Tan Sri Mahyadin Mohamad Yassin dan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang untuk menjatuhkan kerajaan sah Pakatan Harapan menerusi langkah Sheraton pada 23 Februari 2020. Akibatnya, pada pilihan raya umum ke-15, rakyat menghukum pengkhianat ini apabila beliau dikalahkan oleh anak didiknya Amiruddin di gelanggangnya sendiri, iaitu kawasan Parlimen Gombak. Sementara itu, 3 daripada 10 panglimanya ditumbangkan oleh wanita keadilan yang mewarisi legasi Tun Fatimah. Datuk Zuraidah Kamaruddin kalah di kerusi Parlimen Ampang walaupun telah memenanginya sejak 3 penggal lalu. Pencabarnya, Rozia Ismail menang bergaya dengan majoriti 29,681 undi. Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail pula menewaskan Datuk Kamaruddin Jaafar dengan majoriti 9,817 undi di Parlimen Bandar Tun Razak. Datuk Mansur Othman kalah di nibung tebal di tangan Ketua Wanita Keadilan yang baru, Fadlina Siddiq dengan majoriti 16,293 undi. 2 pengkhianat lagi iaitu Datuk Muhammad Rashid Hasnaun kalah di Parlimen Batu Pahat di tangan calon Pakatan Harapan On Abu Bakar dengan majoriti 15,972 undi, manakala Barubian yang bertanding atas tiket Parti Sarawak Bersatu ditumbangkan di Parlimen Lawas oleh calon gabungan Parti Sarawak GPS Henry Sam Agong dengan majoriti 5,677 undi. Pengkhianat kalah bukan dengan 2,300 undi. Dalam pada itu, Anwar Ibrahim tidak beralih daripada naratifnya bahawa pemimpin khianat adalah ibarat Si Kitol dan Raja Mandelia. Si Kitol oleh kerana khianat, Sultan Melaka hukum sula terhadap dia. Lepas itu, rumah dipecahkan dan dihanyutkan ke laut. Tanah tapak rumah dia dikikis dan dibuang. Jadi, apa pengajaran kepada orang Malaysia, khususnya orang Melayu? Perjuangan ini mesti ada prinsip, jangan jual diri. Jual diri kerana harta, kuasa dan rebut kedudukan. Sebab itu, saya tabik kawan-kawan di Gombak dan Selangor yang teguh mempertahankan prinsip tidak goyang, tidak hanyut kerana wang, tidak hanyut dengan harta, tegasnya dipetik Berita Harian. Beliau berucap demikian di hadapan lebih 20,000 hadirin sempena Majlis Rumah Terbuka Malaysia Madani peringkat negeri Selangor di kawasan komersial Fasa 3 Taman Sri Gombak pada 14 Mei lalu. Justru, jangan ingat lari dari Bukit Antarabangsa ke Hulu Kelang satu peperangan yang mudah kerana di sana ada legasi Tun Fatimah dalam sosok perjuangan yang berprinsip Juwaria Zulkifli. Bersama dalam Pakatan Harapan dan sekutunya, Barisan Nasional ada jutaan pewaris legasi Tun Fatimah yang bersedia menolak siapa sahaja yang membawa imej seumpamanya Si Kitol dan Raja Mandaliar, walau di mana jua mereka cuba mendirikan kubur. Ingatlah rakyat sentiasa memerhati. Jom Channel ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penyokong Jom Channel dan kepada yang berminat untuk memberikan sumbangan bagi membolehkan kami meneruskan perjuangan menyampaikan berita yang benar. Sumbangan boleh dibuat melalui akaun bank yang tertera. Suara rakyat kami sampaikan demi negara tercinta. Teruskan bersama saya di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Masra Malak, terima kasih. Assalamualaikum dan jumpa lagi.